Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kehidupan, kesihatan dan kekuatan untuk kita sama-sama bangun awal pagi dan baca al-maksurat sebentar tadi, dan sekarang kita masuk ke segmen santapan jasmani untuk kita bincangkan sedikit dakwah kesihatan, insya-Allah. Harap dapat sama-sama memberi manfaat kepada masyarakat semua, kan. InsyaAllah. Tajuk hari ini ialah apa tu? Jangan bagi alasan. No excuses, cakap English dia, kan. Kita pernah dengar tentang apa ni, alasan-alasan macam mana nak kurus, kan, macam mana nak diet. Ramai orang ada pelbagai alasan yang diberi, kan. Selalunya apa ni, tiada semangat, tiada motivasi, kan, tiada, tak sampai seru lagi, kan, ataupun dia tak ada duit nak beli makanan sihat, dia tak ada masa nak bersenam, banyak lagi lah, kan. Apa tu, pengaruh keluarga, semua keluarga makan banyak, ada orang paksa dia makan, macam-macam. Okey, kalau kita listkan semua alasan boleh dapat 100 lebih, ya. Kita sebagai coach pun kita dah dengar macam-macam jenis alasan yang diberi oleh kita punya peserta, kan, yang join kita mahupun yang tak join kita, kan. Kenapa dia tak join, itulah macam-macam alasan diberi, kan. Okey, tapi kita kena sedar diri juga, dulu-dulu kita pun macam tu juga. Okey, kita pun banyak bagi alasan juga dulu-dulu, kan. Macam saya kerja doktor, kan, busy sangat, tak sempat nak sediakan makanan sihat apa semua, kan. So macam-macam alasan. Kemudian satu, kita diberi masa 24 jam sehari, sama sahaja seperti orang-orang lain, ya. Semua makhluk Allah di dunia ini diberi 24 jam sehari, kan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang pandai, ada orang yang gagal, kan. Apa bezanya, macam mana dia gunakan masa yang sama 24 jam sehari ni sampai dia mencapai kejayaan dia, kan. Dia kena, masa tu digunakan dengan produktif, ya. Produktif maknanya dia menghasilkan sesuatu yang bermakna, kan. Setiap hari dia membuat sesuatu yang membawa dia ke arah target atau goal yang dia nak capai, kan. Setiap hari dia kena istiqamah. Okey, macam kita nak diet, nak kurus apa semua, kita kenalah setiap hari jaga makan. Kita kenalah kalau boleh setiap hari kita aktif, kan, kita sihatkan badan, senam ke apa, kan. Itu dua cara yang memang semua doktor pun cakap kena buat, kan. Semua orang kena jaga makan dan exercise ataupun stay aktif supaya dia dapat badan yang sihat dan kuat dan bertenaga, insya-Allah, kan. Langsing bergaya, itu semua bonus-bonus yang akan dapat bila kita jaga badan kita sihat, insya-Allah. Lepas tu tapi macam kita baca ayat Quran tadi, kan, Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya ataupun kemampuannya, kan. Jadi bila kita rasa kita terbeban dengan macam-macam perkara, kan, sebenarnya Allah nak uji kita, nak bagi kita peluang untuk kita menjadi lebih baik, ya, nak jadi lebih kuat, kan. Kalau kita senaraikan kita punya 100 alasan kenapa tak boleh nak kurus tu, kan, bila kita dah tulis semua senarai, kita tukar tajuk dia. Tajuk dia ialah peluang untuk perbaiki diri. Wah, okey. Jadi ini ialah penyebab-penyebab ataupun halangan-halangan, cabaran-cabaran, aral-aral yang melintang, kan, di hadapan kita untuk kita capai kita punya target, kan. Buat kolom kat sebelah dia penyelesaian, kan. Penyelesaian ni kita boleh, kalau boleh kita fikirkan sendirilah sebab kita tahu apa penyelesaian yang sesuai untuk kita. Tapi kalau kita tak boleh nak fikir penyelesaian, kita boleh berbincang dengan coach kita, kan, coach anda masing-masing, kan. Macam mana cara nak hadapi semua cabaran-cabaran atau peluang untuk perbaiki diri ni, kan, supaya kita dapat tukar minda kita kepada mod mencari penyelesaian, kan. Kalau kita asyik fikir alasan je kenapa tak boleh, nanti minda kita akan makin lama makin negatif, makin lama makin rasa tak berdaya, rasa lemah, kan. Tapi bila kita mula shift minda kita ke arah mencari penyelesaian, dia akan activate kita punya bahagian minda yang lebih positif, yang lebih kuat, yang lebih yakin diri, kan. Dan aura dia tu akan nampak,
Ya, bila kita dah mula mencari penyelesaian pada semua masalah-masalah kita, kita akan bantu orang lain pula. Kita boleh dapatkan tips daripada coach ke orang yang lebih berpengalaman dan kita amalkan dan kita share pada kawan-kawan kita pula kan. Itulah apa yang kita buat kan, namanya dakwah kesihatan kan. Macam itulah insya-Allah, harap-harap semua orang dapat buat kan. Yang penting ialah hari ini lebih baik daripada semalam kan. Macam semalam saya ada bincang dengan salah seorang coach, coachee saya kan, saya punya peserta. Dia menghadapi beberapa masalah. Contohnya ialah dia punya masalah, dia ahli keluarga dia kebanyakannya lelaki kan, kuat makan dan paksa dia makan banyak juga kan. Dia nak buat suku-suku separuh pun tak boleh kan. Suami dia akan tambah lagi makanan dia semua kan. Macam mana cara nak buat? Cuba fikirkan penyelesaian dia. Saya punya cadangan ialah puan sebagai tukang masak kan. Masaklah cukup-cukup aja untuk makanan sekeluarga kan. Kalau sekeluarga tu kuat makan, dia lelaki tak apa, dia mungkin boleh ambil lebih sikit kan sebab dia bakar lemak cepat kan. So bagi dia orang makan dulu, yang selebihnya cukup-cukup suku pinggan untuk puan. Macam tu. Lepas tu tak boleh nak tambah dah kan. Itu satu cara kan. Cara kedua ialah kita kena buktikan dulu, tunjuk hasil yang best, yang ketara, yang menarik kan, dengan jaga tabiat-tabiat yang kita buat ni kan. Lepas tu baru orang lain berminat nak join. Termasuklah ahli keluarga terdekat kan. Tak ada siapa yang sebenarnya yang memaksa kita makan. Tak ada siapa yang acu pistol ataupun letak pisau ke dekat leher kan, makan kan, dia paksa kan. Tak ada, betul tak ada. Kalau kita tak habis makanan, anggaplah itu rezeki kucing kan. Kita bagi kucing pula makan apa melebihan makanan tu. Tak apa, asalkan rezeki itu tak membazir kan. Kucing pun perlu makan juga kan. Betul tak? Okey, contohlah. Okey, lepas tu satu lagi contoh adalah seorang lagi coachee, dia kerja doktor kan. Dia on call apa semua. So dia macam susah nak waktu makan, nak minum cukup kan. Jadi dalam program kita nak kalau boleh dia makan 5 kali sehari kan. 5 kali sehari ni program fat loss, dia bakar fokus pada lemak kan. Macam mana cara nak buat? Dia kerja doktor, busy sangat, tak sempat nak keluar pergi kedai makan apa semua. Kan? Itu saya ajar dia cara plan dan prepare kan. Bangun awal pagi, kan? Bangun pukul 5, kalau bangun pukul 5 pun tak sempat, bangun pukul 4 kan. Plan dan prepare untuk sepanjang hari. Bukannya susah kan, kita sediakan makan sarapan, makan tengah hari bekal, kan? Snack waktu pagi, snack waktu petang. Bawa yang simple, yang tak payah nak berkuah sangat apa semua, susah nanti dah bawa bekal untuk makan tengah hari kan. Makan tengah hari kita buat yang simple, roti, sandwich, telur ke daging bakar ke ayam bakar ke kan. Letak sayur sikit kan, salad, tomato, timun semua. Dia akan sedap, sihat, seimbang kan, senang nak makan. Tak payah susah-susah nak keluar pergi restoran, nak pergi cari parking lagi, nak kena order, nak kena bayar lagi apa semua kan. Lambat dan buang masa, memang payahlah. Okey, susah nak buat kan. Bukannya susah kalau kita nak sediakan bekal kan. Kita tengok macam Ustaz Nur Azman kan, dulu dia bawa bekal, bakul bekal dia tu, nasi suku-suku separuh dia kan, pergi sekolah tiap-tiap hari. Tak kira lah apa orang lain katakan, orang lain semua nak pergi makan dekat kantin, terpulang lah kan. Dia makan apa yang dia bawa bekal dengan isteri dia kan, sihat, dia tahu apa yang masuk dalam makanan tu kan, berapa banyak garam ke gula yang ditambah, dia tahu kan. Jadi itu cara kita nak buat untuk sihat kan. Semua orang ada 24 jam sehari. Kalau kita plan dan prepare hari kita plan dan prepare minggu kita kan. Waktu kita nak pergi shopping barang makanan, kita pilih barang sihat, makanan sihat kan. Macam mana nak cukupkan buah ke apa semua, barulah kita senang kan. Senang nak plan kita punya diet dengan baik kan. Siapa yang gagal untuk merancang, dia actually merancang untuk gagal kan. Itulah. Okey, saya rasa setakat ini saja dulu perkongsian saya. Jangan bagi alasan ya. Kita cuba fikirkan penyelesaian kan. Anggap alasan tu semua sebagai
peluang untuk kita jadi lebih baik kan, dari segala segi ya. Semualah, diet, kerjaya, nak belajar, semua sekali. Okey, insya-Allah. Jadi saya buka sesi untuk sedikit soal jawab. Kita akan tamatkan sebelum pukul 7 insya-Allah sebab ada kelas ngaji online lepas ni. Ada apa-apa, siapa-siapa yang ada soalan boleh silakan untuk bertanya. Saya buka chat room juga, kalau ada yang nak bertanya dalam chat room pun boleh. InsyaAllah. Asik. Okey, kalau tak ada soalan pagi ni, tak mengapa. Kita akan, yang penting kita ambil iktibar dan pengajaran daripada sesi pagi ini. Kita kurangkan bagi alasan, kita cuba fikirkan segala penyelesaian untuk semua kekangan-kekangan yang kita ada. Kalau kita tak mampu, kita boleh bincang dengan coach, dan kita ada orang yang berpengalaman, yang pernah melaluinya, yang pernah menolong orang lain yang mungkin mempunyai kekangan-kekangan yang sama kan. Ada tak tips-tips macam mana nak selesaikan masalah ni kan. InsyaAllah kalau kita berjaya buat benda tu semua, kita akan ubah minda kita kepada orang yang lebih positif, kuat dan yakin diri, dan dapat bantu orang lain pula. Itu harapan kita lah, insyaAllah. Jadi setakat itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak kerana join pagi ni. InsyaAllah saya akan uploadkan video ini dalam YouTube, FB page dan IG channel Diet Rahsia. Untuk tontonan bersama boleh like, share dan subscribe InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.